Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi taufik, iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan kewajipan kita. Dan insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian akidah kita insya-Allah, walaupun secara online lah, walaupun di alam maya. Dan kita mulakan dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Muka surat 33. Muka surat 33. Di sini pembahasan dia berkaitan dengan boleh kita katalah ilmu fizik. Ilmu fizik ataupun dalam bahasa Arab dipanggil tabi'iyat. Di sinilah yang paling banyak dapat kritikan daripada saudara kita itulah. Sebab apa dia ni tentang jisim dengan arat di sini. Jadi kenapa perlu kita bahas benda ni? Sebab antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memerhatikan alam semesta ni sebagai suatu wasilah, satu perantara untuk kita sampai kepada beberapa makrifat lah tentang kewujudan dan sifat-sifat dia. Dan yang lebih penting lagi iaitu dalam Al-Quran Allah ada buat penafian tentang penyerupaan dia dengan selain dia, maksudnya makhluk-makhluk ciptaan dia. Jadi di dalam ayat laisa kamitslihi syai' tu yang biasanya dibahas dalam sifat salbiyah mukhalafah lil hawadis tu kan. Jadi Allah Ta'ala bila kata dia laisa kamitslihi syai', tidaklah ada syai' yang sama dengan Allah Ta'ala. Maksudnya tidak ada satu syai' pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Jadi ulama kata maksud syai' di situ apa dia? Maksud syai' dia, Allah guna perkataan syai'. Maksudnya syai' itu sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Maka para ulama mengatakan bahawa maksud ayat itu menunjukkan tidak ada persamaan dari segala sudut. Dan kita untuk mengkaji syai' itulah, di sinilah ilmu dia. Ilmu yang dikatakan nak mengkaji syai' dari segala sudut itu, inilah dia dibahas. Semua kita kena tahu syai' itu apa. Kan syai' itu kan umum, sesuatu. Sesuatu itu apa dia? Jadi, kalau kita Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahli Sunnah, kita bahas syai' itu supaya tidak ada isu menyamakan Allah Ta'ala dengan syai'. Jadi kita kaji syai' itu dulu.
Sebab apa? Bila kita faham makna syai' itu, maka terrealisasilah maksud ayat tersebut. Syai' itu. Jadi di sini syai' ni menurut bahasa, syai' itu adalah sesuatu sama ada dia wujud ataupun dia adam. Adam ni maksudnya tidak wujud lah. Pakai huruf ain lah. Adam. Bukan Adam. Adam, Hamzah tu Nabi Adam. Wujud lawan dia Adam. Maknanya wujud itu sesuatu yang ada. Adam itu sesuatu yang tiada. Jadi dari segi bahasa, syai' itu, sesuatu itu memang kita boleh guna untuk dua-dua. Aku ada sesuatu lah nak bagi kat engkau. Aku ada sesuatu nak bagi dekat engkau. Ada sesuatu, adalah benda tu. Takkan nak bagi benda tak ada kot. Ataupun aku satu benda pun tak ada. Aku satu benda, sebenarnya asalnya sesuatu lah kan. Satu benda tu maknanya sesuatu. Satu benda pun tak ada. Maknanya syai' itu, sesuatu tu digunakan untuk tak ada pun digunakan. Itu secara bahasa. Secara bahasa. Jadi di sini kalau secara bahasa, kalau kita kata syai' itu setiap perkara yang ada dan juga tiada, tak sesuai dimaknakan dengan laisa kamitslihi syai'. Pasal apa? Kita nak buat persamaan itu mestilah kepada dua benda yang wujud. Takkan kita nak membandingkan benda yang wujud dengan benda yang tak wujud. Tak boleh. Ataupun tak wujud dengan tak wujud. Yang kita nak bandingkan ni mestilah yang wujud dengan yang wujud. Baru boleh buat perbandingan dari segi persamaan ataupun perbezaan lah. Benda tu nak katakan sama atau berbeza mesti dari sudut kewujudan dia. Tak boleh kita nak samakan, nak bandingkan dua perkara, satu wujud, satu tak wujud. Itu tak ada orang lah cakap macam tu. Tak tahulah ada kaedah buat macam tu. Itu maknanya jahil lah tu. So, kita maknakan di sini, syai' ini secara istilah mutakallimin, istilah ulama kalam, syai' ini sesuatu yang wujud. Secara istilah. Kita tak mengkaji syai' yang tak wujud. Kita syai' yang wujud saja. Jadi, maknanya Allah Ta'ala itu dia wujud. Maka selain Allah Ta'ala pun dia wujud juga. Kita wujud. Alam semesta ni wujud. So, jadi ayat yang laisa kamitslihi syai' itu Allah Ta'ala menafikan persamaan dia dengan segala benda yang wujud. Allah tak sama dengan benda yang wujud, sama ada dari sudut yang paling asas lah. Yang paling asas tu zat kan. Zat tu paling asas sekali. Lepas tu baru boleh pergi kepada sifat. Dan lepas tu baru pergi kepada perbuatan. So 3 je lah benda ni. Ada 3 benda. Maknanya zat, sifat dan perbuatan. Perbuatan ini biasanya dinisbahkan kepada benda hidup lah. Kalau benda yang tak hidup, dia tak ada perbuatan kan. Batu tak berbuat sesuatu. Benda yang tak bernyawa ni dia tak boleh buat apa. Dia diperbuat boleh lah. Manusia yang membuat sesuatu ke atas dia itu benda yang tak bernyawa. Tapi kalau benda yang bernyawa, manusia, binatang, malaikat, jin, syaitan ni dia boleh melakukan sesuatu perbuatan. So, jadi syai' ini termasuklah zat yang wujud, sifat yang wujud dan perbuatan yang kita kata wujud lah. Jadi dia ada kaitan lah ketiga-tiga ni. Sebab sifat itu dia berada pada zat dan perbuatan itu dinisbahkan kepada zat. Jadi di sinilah ulama kalam mengkaji syai' itu, sesuatu yang wujud tu apakah zat dia, sifat dia dan perbuatan dia. Nanti akhir sekali kita akan menafikan segala-galanya daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah dah nafikan semua sekali. Jadi sebab tu kita bahas apa makna syai' itu. Jadi ulama mengkategorikan syai' itu adalah segala sesuatu yang wujud selain Allah. Selain Allah dan sifatnya, itu namanya syai'.
So bila Allah menafikan tidak sama dengan syai' tidak sama dengan dia, maka segala sesuatulah yang berkaitan dengan zat, sifat dan perbuatan syai' itu kita nafikan daripada Allah Ta'ala. Walaupun terdapat ayat-ayat Al-Quran seolah-olah menunjukkan Allah itu menyerupai. Contohnya Allah katakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah lah, kita terjemahlah. Terjemah secara literal, secara zahir. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Di situ kan Allah ada tangan. Allah ada dah tangan. So dah lama dah ada satu persamaan dah tu. Yang mana Allah sendiri yang sebut. Maka di sini kita kata tak, walaupun Allah sebut begitu, tetapi bukanlah makna dia Allah ada tangan. Allah kata tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat itu tak menunjukkan pun sebenarnya makna dia, dalalah dia tak menunjukkan Allah tu ada tangan. Sebab itu kata-kata kiasan. Kita kata itu kata-kata kiasan saja. Kita bagi dalil lah, kita bukan menolak begitu saja. Kita kata contohlah dalam Al-Quran juga Allah sebut kepada Nabi Muhammad, wahfid janahaka lil mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu di hadapan orang beriman. Kalau kita kata ayat tadi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka, menunjukkan Allah ada tangan. So maknanya bila Allah kata rendahkan tanganmu, rendahkan sayapmu wahai Muhammad, berarti Nabi Muhammad ada sayap lah. Kalau kita faham macam tu, mana boleh kita tolak satu ayat, kita tolak makna dia, ayat yang lain kita terima makna dia, tak boleh. Di kaedah dia kena sama. Kaedah dia kena sama. Dan juga banyak lagi lah ayat-ayat yang mengatakan Allah Ta'ala sakit, Allah Ta'ala lupa, Allah Ta'ala lapar. Takkan kita kata semata-mata ayat mengatakan begitu, kita kata Allah pun sama. Dalam hadis kursi, dalam sahih Muslim, Allah kata, ya abdi maridtu, wahai hamba aku sakit. Takkanlah kita kata Allah tu sakit. Falima lam ta'udni, kenapa kau tak ziarah aku? Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia, yakni Allah Ta'ala, bersama kamu di mana saja kamu berada. So kenapa kita tak ambil makna ayat tu? Tak, ni maknanya bukan Allah bersama kita, makna dia lain. Tapi kenapa yadullah fawqa aydihim tu diambil makna kata Allah ada tangan? Jadi kita kerana berpegang kepada laisa kamitslihi syai' itu, so kita kena fahamlah makna dia. Itulah ayat yang sebenarnya yang menafikan persamaan Allah dengan segala sesuatu. So segala sesuatu tu dikaji. Inilah hasil dia dah ni. Hasil dia. Jadi tujuan nak bagi tahu tujuan kenapa kita bahas benda ni, sebab kalau Wahabi ni memang anti habis benda ni, haram saja, jadi macam-macam. Allah Ta'ala dia tak nampak lah sebenarnya, dia tu tak faham isyarah daripada Al-Quran tu, dia tak nampak. Perbahasan berkenaan dengan jauhar dan arad ini membentuk beberapa kategori. Iaitu yang pertama, al-jauhar, diri atau substance. Diri atau substance, benda lah. Jauhar ni benda. Bahasa kita paling mudah, kita kata dia benda. Atau intrinsik. Bahasa apa tu, bahasa orang Jawa kan. Intrinsik. Sesuatu yang tetap wujud dengan dirinya, iaitu tidak memerlukan kepada tempat untuk menetap padanya. Di sini jangan confuse sikit, maksudnya benda ni di sini dia tak perlukan tempat, maksudnya sini bukanlah dia tak bertempat. Maknanya kita boleh memikirkan benda ini tanpa memikirkan tempat. Tetapi yang nyatanya, realitinya semua bertempat. Maksud dia nanti dia nak bezakan dengan sifat nanti kat bawah. Macam benda lah, pen, buku, manusia, dia boleh wujud dia sendiri. Maksud dia tak bertempat ni, dia tak ada tempat yang tetap.
Dia tak bertempat yang tetap. Dia boleh pergi mana lah. Dia boleh pergi mana saja selagi di dalam alam semesta ni, dia boleh pergilah. Setakat yang Allah izinkan, tak tahulah dia nak pergi ke bulan ke, Mars ke, sampai ke tidak, tu Allah Alam lah. Maknanya di sini dia kata tidak memerlukan tempat tu, maksudnya tidak memerlukan tempat yang tetap. Dia bebas lah, dia nak pergi mana pun tak apa. Berbeza dengan yang kedua nanti arak, dia tak boleh, dia kena menetap pada jisim itu. Jisim tu dianggap tempat bagi dia lah, sifat. Arak tu sifat, nanti kat bawah tu. Jangan nanti confuse pula kan. Maknanya, apa ni, jauhar pun tak bertempat. Tak maksud dia tak bertempat tu, dia tak bertempat dengan tempat yang tetap. Dia boleh bergerak ke mana-mana lah. Dalam erti kata yang lain, kamu boleh kata apa yang mengambil sesuatu kadar daripada ruang. Diam kita, benda-benda ni dipanggil jauhar lah. Dipanggil jauhar, dia mengambil ruang. Cuma dia tak tetap lah. Kalau dia boleh diubah ke mana sajalah selagi di dalam alam semesta ni, tetapi dia mengambil ruang. Jauhar ni, adakah jauhar ini dia wujud atau tidak? Kat bawah tu dia akan beritahu. Ia adalah dua ciri-ciri utama, iaitu tersendiri, individuality, dan terpisah daripada yang lain, separable. Jauhar ada dua jenis, iaitu al-jauharul fard, jauhar yang tidak boleh dibahagikan. Maksudnya partikel paling kecil sekali. Kalau dalam sains dia panggil atom kot. Zaman saya belajar MRSM dulu, atom lah paling kecil. Ada 3 elektron, neutron, proton. Ini bukan nak samakan, ini nak bagi perbandingan. Tak tahulah sama ke tidak. Kalau dalam sains, dalam fizik kan dia kata, yang saya belajar dulu lah di MRSM dulu, dia benda yang paling kecil sekali dalam dunia ni namanya atom. Dan dia tak boleh pecah lagi dah. Jadi 3 elektron, proton, neutron. Tapi saya dengar cerita kata yang terbaru punya penemuan ni, nanoteknologi ni, antara 3 tu satu saja yang tak boleh dipecahkan. Yang dua lagi tu masih boleh dipecahkan. Last sekali tinggal elektron ke tak tahu. Tak pasti antara 3, dia panggil quarks. Kan? Dia panggil paling kecil sekali, dia panggil quarks, dan dia tak boleh dipecahkan. Kalau dipecahkan, dia akan jadi wave, energi ataupun gelombang. Dia akan jadi gelombang ataupun energi. Dia tak jadi benda lagi dah. Itu paling kecil lah. Kalau dalam ilmu fizik atau ilmu biologi, kimia ke. Tapi ke dalam bahasa Arab, dia anggap benda tu dipanggil jauharul fard. Jauharul fard. Dan tak boleh tengok dengan mata, tengok dengan mikroskop kan. Kalau contoh air kan, H2O kan, 2 atom hidrogen dengan 1 oksigen. Maknanya ada 3 situ, 2 hidrogen, 1 oksigen, ada 3 kan. So setiap satu tu dipanggil atom kan. Kalau dalam bahasa Arab, benda tu yang paling kecil dipanggil jauharul fard. Cuma tak pastilah yang pakar sains di sini, wujud tak single atom secara tersendiri. Dia tak bergabung. Sebab setakat ni kan semua benda kan bergabung. H2O, CO2 ataupun O2 single saja, dia wujud tak? Itu tak tahulah. Kalau coronavirus ni digabungan apa tak tahu, nak beritahu lah. Itu dipanggil jauharul fard dalam bahasa Arab. Adakah sama ke tidak itu wallahu alam, ni perbandingan sajalah. Adakah atom itu jauharul fard, itu tak pastilah. Cuma dia punya persamaan dia, kalau dalam sains yang paling kecil tu quarks ke atom ke, tapi dalam bahasa Arab, dalam ilmu ni, benda yang paling kecil yang tak boleh dipecahkan lagi. Tak boleh dah pecah, dia dah last limit. Dia tak boleh pecah. Kalau dia pecah, dia tak akan jadi jauhar lagi dah, jadi benda lain. Al-jauharul fard, jauhar yang tidak boleh dibahagikan. Para ulama kalam menjelaskan bahawa antara yang termasuk dalam kalangan jauhar munfarid ialah malaikat, roh dan sebagainya.
Ini sebenarnya kurang tepat. Ini kurang tepat. Ada ulama mengatakan bahawa dipanggil jauhar, di sini jauharul munfarid. Yang dibagi tahu itu sebenarnya jauhar mujarrad. Dia bukan jauhar munfarid di sini. Dan dia tak termasuk di bawah jauharul fard. Ini satu perbezaan di antara falsafah dengan ahli kalam. Jadi sebenarnya di sini ada nak kata apa, kesilapan lah kot. Sama ada masuk di bawah kategori ataupun tidak, sebab apa, dia bukan maksudnya jauhar munfarid, jauhar mujarrad. Istilah dia jauhar mujarrad. Dan jauhar mujarrad ni menurut ulama kalam kita tak wujud. Menurut kita tak wujud. Jauharul fard dengan jauhar mujarrad ni beza. Di sini ada sedikit kesilapan lah. Dia jauhar nama pun munfarid. Sebenarnya jauhar munfarid ni tak pastilah istilah dia yang ambil daripada mana. Yang saya tahu dalam kitab-kitab jauhar mujarrad. Jauhar mujarrad tu dia tak termasuk di bawah jauharul fard. Jauharul fard lain, jauhar mujarrad lain. Sebab apa? Falsafah dia tak kata jauharul fard. Dia kata boleh pecah. Setiap jauhar tu atom boleh pecah lagi, pecah sampai bila? Sampai infinity. Tak tahulah dalam cerita Ant-Man tu kan, cerita Ant-Man tu yang masuk ke dalam alam apa tu, bini dia hilang tu kan, mak dia hilang tu, masuk ke alam apa tu dipanggil tu, pecah, mana kecil lagi, mana boleh di zoom, mana benda tu falsafah. Kita kata tak, itu mengarut. Kita kata dia ada batas dia. Jauharul fard paling kecil, lepas tu tak boleh pecah lagi. Itu jauharul fard. Kalau falsafah dia kata dia tak ada istilah jauharul fard, dia tak ada. Sebab jauharul fard tu akhirnya dia tak boleh pecah lah. Dia sampai satu tahap dia stop kat situ, paling kecil dan tak boleh pecah lagi. Tapi falsafah Mutakallimin kata ya, dia takkan, sebab benda yang infinity ni mustahil. Mustahil dia wujud pada realiti tu, mustahil. Benda yang contohnya nombor kan, nombor angka ini boleh infinity sebab nombor tak wujud. Nombor tu nisbah. Nombor itu nisbah. Dia tak wujud. Dia sendiri tak wujud. Kan? Nombor 1, nombor 2 dia tak wujud. Yang kita kata itulah dua kereta. 2, 3 kereta, 4 kereta, ataupun benda 3 biji kuih. Kan? Beli nasi lemak 5 bungkus. Itu 5 sahaja orang tak faham. Kau tolong pergi ambil 5. Tolong ambil 5. Ambil apa? Ambil je 5. Bawa sini 5 kat sini. 5 apa? Tak faham. Kata ambil 5 kuih. Oh, 5 kuih. Faham? 5 saja. Dia tak boleh. Nombor ni dinisbah je kepada benda lain. Dia sendiri tak wujud. Jadi kita boleh infinity tak apa. Kan? So, nombor terakhir apa? Nombor yang terakhir apa? Siapa sebut? tak infinity. Tapi dia tak wujud. Dia tak wujud secara zat, dia tak wujud. Dia nisbah kepada benda lain. Tapi kalau benda yang wujud, dia tak boleh infinity. Benda yang dia panggil wukuk tahtal wujud. Maksudnya dia ada pada realiti, dia tak boleh infinity. Mustahil. Kalau nisbah dia boleh infinity. Faham yang tu? Fizik, buat fizik faham tak? Jadi jauharul fard ni maknanya atom paling kecil lah. Partikel yang paling kecil dipanggil jauharul fard. Tapi kalau falsafah dia tak, ini tak semualah falsafah. Ada falsafah mengatakan bahawa dia infinity. Dia boleh pecah lagi, boleh sampai infinity. Dan kemudian dia ada satu i'tikad, dia kata wujudnya jauharul fard. Jauharul mujarrad. Satu lagi dipanggil jauhar mujarrad. Jauhar mujarrad ni maknanya benda yang tidak diliputi oleh masa dan tempat dan benda. Dia tak ada jisim, dia tak berjisim, dia tak bermasa, macam Allah lah kan.
Allah kan tak bermasa, tak bertempat, tak berjisim. Jadi kalau falsafah dia percaya bahawa wujudnya jauhar mujarrad ni. Jadi contoh yang dibagi tu malaikat, roh dan sebagainya. Cuma kita mutakalimin kata malaikat tu kan turun naik. Yang kita tahulah dalil kan menunjukkan roh kita kan menempati jasad, kemudian dicabut keluar, kemudian roh tu dibawa naik ke atas. Itu kan sifat jisim. Itu sifat jauhar fard, sifat jisim. So kita menafikan kewujudan jauhar mujarrad. Habis tu malaikat roh tu kita panggil apa? Kita panggil jisim latif. Kita ada istilah lain. Kita kata dia jisim juga. Iaitu jauhar murakkab lah. Faham tentang jauharul fard ni? Beza dengan jauhar mujarrad. Kalau jauhar munfarid ni saya rasa dia tak tahulah, saya tak pasti. Saya setakat kitab yang saya baca yang lain semua sebut jauhar mujarrad, tak sebut jauhar munfarid. Sebab jauhar munfarid tu dengan jauharul fard sama aja makna dia. Kemudian yang kedua, jauhar murakkab. Jauhar al-murakkab, jauhar yang boleh dibahagikan yang mana ianya mempunyai cantuman dua bahagian ataupun lebih. Ia juga dikenali sebagai jisim. Kalau jisim inilah yang wujud di dunia ni, jisim. Jauhar fard ni dia wujud single partikel yang satu single itu dia wujud ke tidak di alam ini, itu tanya saintis lah. Tapi jisim jelas lah. Semua benda yang wujud di alam semesta ni dipanggil jisim. Jadi sama ada dua jenis jisim di sini, tambah sikit. Jisim ada dua jenis menurut mutakalimin. Yang pertama dipanggil jisim kasif. Jisim kasif ni kita lah manusia, binatang, pokok, batu, kayu yang boleh kita sentuh dia. Yang kedua dipanggil jisim latif. Jisim latif ni contohnya angin, cahaya, malaikat, roh, ini semua jisim latif. So kita tak boleh nak pegang angin. Kita rasa lah angin tu nanti kita nak pegang tak boleh. Cahaya pun kita nak pegang tak boleh. Nak sentuh tak boleh cahaya. Kita sentuh lampu lain lah. Lampu tu sumber dia kan. Itu dipanggil jisim latif. Jisim latif. So malaikat roh pun termasuk dalam jisim latif. Malaikat, roh, syaitan dan sebagainya. Itu pembahagian jisim lah. Di situ dia tak bahagikan. So jauhar maksudnya dipanggil jauhar murakkab, maksudnya tercantumnya dua jauhar atau lebih lah. Tapi kalau kita saya belajar sains dulu, atom bergabung dengan atom jadi molekul kan. Molekul bergabung dengan molekul jadi sel. Sel bergabung dengan sel jadi organ. Organ tu membentuklah manusia ke pokok ke binatang ke apa sajalah. Jadi kalau saya pernah dengar, tak pasti dia kata manusia yang normal, standardnya manusia ni dia tercantum daripada 1.3 trillion beta cell. Manusia yang normal lah, dia boleh bertambah berkurang lah, tapi average dia 1.3 trillion beta cell. Cell ni maksudnya yang ketiga lah, peringkat yang ketiga, sebab sel ni gabungan molekul gabungan atom kan. Jadi manusia yang normal tu, yang standard lah, kalau yang gemuk tu mungkin tambah lagi kot. 1.3 trillion beta cell. Jisim yang bergabung daripada 1.3 trillion sel yang merupakan sel merupakan gabungan daripada molekul gabungan daripada atom. Atom tu jauharul fard lah kalau kita nak kiaskan. Maknanya boleh blender lah. Kalau kita blender satu benda tu dihancurkan. Dihancur, contohnya tepung sebiji. Tepung tu kan, paling kecil tepung tu, itu pun bukan jauharul fard. Itu sebenarnya boleh dibahagikan lagi. Kalau kita ambil sebiji tepung tu, kita teropong bawah mikroskop, mungkin dia bercantum-cantum lagi tu. Dia dipecah lagi tu. Jadi yang semua yang bercantum dipanggil jauhar murakkab ataupun jisim lah. Jadi istilahnya kita paling common, paling biasa panggil jisimnya. Jisim. So benda dalam dunia ni semuanya jisim.
Cuma itu yang kita nampak lah, yang kita tak nampak seperti angin, cahaya, malaikat, roh ni semua, tu kategori jisim latif. Kalau yang kita nampak, kita pegang ni, semua benda lah. Manusia, binatang, pokok, dinding, semua dipanggil jisim kasif. Jisim kasif. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua, al-arad ataupun extrinsic. Sifat lah. Arad ni sifat tu je. Mudah, arad ni sifat. Cuma kita dalam ilmu kalam, dalam akidah kita tak guna sifat untuk makhluk. Sifat kita guna untuk Allah. Zat dengan sifat kita gunakan khusus untuk Allah. Allah ada zat dan ada sifat. Dan untuk selain Allah, makhluk ni kita panggil, zat kita panggil jisim, sifat kita panggil arad. Tapi sama je. Maksudnya dari satu sudut dia sama lah. Jisim itu zat kan. Arad itu adalah sifat. Cuma bezanya zat ni ada dua. Satu zat yang qadim, zat yang hadis. Kalau Allah zat yang qadim. Kalau selain Allah zat yang hadis. Sifat pun sama. Sifat yang qadim, sifat yang hadis. So sifat Allah sifat qadim, sifat selain Allah sifat hadis. Jadi zat yang hadis dengan sifat yang hadis ni kita panggil jisim dan arad. Bila sebut jisim maknanya sifat zat yang hadis. Kalau sebut arad maksudnya sifat yang hadis. Hadis ni maksudnya baru lah, benda baru. Benda yang wujud setelah tiada. Daripada tiada diadakan. Itu hadis. Dalam akidah bila sebut hadis maknanya lawan dia qadim lah. Qadim ni tak ada permulaan, Allah saja. So, jangan keliru hadis ni, nanti hadis Nabi ya malam ni insya-Allah lah kalau sempat ada pengajian hadis, itu lain lagi. Itu maksud hadis lain. Ia merupakan sifat yang tidak boleh wujud secara sendiri dan memerlukan kepada tempat untuk menempel padanya. Sifat ni dia tak boleh stand alone lah, apa dipanggil istilah dia. Dia tak boleh berdiri dengan sendirinya. Maksudnya dia mesti menempel pada mana-mana zat. Di sini maksudnya dia panggil arad lah. Arad mesti menempel pada mana-mana jisim. Tak boleh. Tak boleh. Contohnya warna. Warna lansir tu kan kat surau tu hijau. Kapet warna merah. Kita nak pisahkan merah dengan kapet tak boleh. Kalau kita nak pisahkan merah dengan kapet, merah tu nak menempel pada siapa? Tak boleh. Sifat ni dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena ada zat, kena ada jisim. Dia sebenarnya dia dengan jisim tu dia sebati lah, dia menyatu. Dia tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Tapi dia boleh hilang dan dia boleh hilang, lepas tu muncul bertukar tu boleh. Cuma dia tetap juga dia memerlukan jisim lah. Contohnya satu benda kan kadang-kadang benda tu asalnya warna lain, tiba-tiba dah lama dia bertukar warna. Jadi dia tetap juga di situ. Dia tetap juga di pada zat dia tu, pada jisim dia. Secara asasnya ada perbezaan pendapat antara para ulama kalam dengan ahli falsafah berkenaan dengan arad. So pembahagian jauhar tadi pun kan dah khilaf tu antara mutakallimin dengan falsafah. Jadi seperti yang falsafah kata adanya jauhar mujarrad kan. Kita kata tak ada jauhar mujarrad ni. Begitu juga arad. Arad pun ada khilaf antara falsafah dengan mutakallimin. Jadi di sini tak apa baca dulu. Kerana para ulama kalam menjelaskan bahawasanya arad sebenarnya tidak terbatas kepada 9 sahaja. Sebagaimana disebut oleh ahli falsafah al-hukama dalam perbahasan Maqulatul Ashar. Kategori yang 10. Imam Jurjani menyebut dalam kitab Syarhul Mawaqif bahawasanya secara asasnya arad ada dua bahagian yang utama, iaitu yang pertama arad yang berkaitan dengan benda hidup ia tidak terbatas. Yang kedua arad yang berkaitan dengan benda tidak hidup iaitu akwan. Makhluk-makhluk ciptaan yang lain ia terhimpun pada 4 perkara iaitu bergerak, diam, berhimpun dan terpisah. Jadi okay, zat dan sifat
Sifat ni maksudnya arad lah. Arad ini menurut falsafah sebelum ni kita dah sebut sikit, nanti dia akan sebut nanti muka surat 35 tu lah. Arad menurut falsafah. Yang paling masyurnya Aristotle lah. Paling masyur Aristotle. Di sini kan menunjukkan bahawa ulama kalam dia bukannya mengambil ilmu falsafah bulat-bulat. Ulama kalam ni mengkaji falsafah tetapi bukan setuju semua. Tak setuju semua. Mana yang bercanggah dengan syariat itu ditolaklah. Dan kemudian mana yang menyalahi fizik juga kita tolak. Jadi menurut falsafah arad ni ada 9 dan 9 ni semuanya wujud. Kita faham mutakalimin kata tak, arad tak terbatas kepada 9 saja dan tak semuanya wujud. Tak semuanya wujud. Ada yang wujud, ada yang tidak wujud. Maksud tidak wujud di sini bukanlah dia tak ada. Dia tak sampai tahap maujud. Dia hanya sebelum ni kan kita dah bahas kan, ada amrun i'tibari, hal dan sebagainya. Maksudnya dia bukan benda yang sampai ke tahap wujud yang boleh dipegang, boleh dirasa. Menunjukkan bahawa kita bukan ikut falsafah. Siapa kata mutakalimin ni, ulama Asy'ariyah yang belajar sifat 20 ni ikut falsafah, siapa kata? Yang kali belajar dulu lah. Yang nak sebut itu belajar dulu. Baru kita tengok sejauh mana kebenaran dakwaan kita. Ini tak pernah belajar, tak tahulah kan dia belajar ke dia tak belajar. Tapi statement yang dibuat kata ikut falsafah tu, itu tak betul. Kita hanya ikut falsafah kalau bukan ikut lah, mana kita hanya pakai benda kalau benda tu tak bercanggah dengan syariat dan juga tak bercanggah dengan realiti. Tak semestinya kalau falsafah tu dipegang semua salah. Falsafah orang berakal juga, takkan apa yang dipegang semua salah. Mustahil. Contohnya kan dalam konsep akal, dua perkara yang berlawanan tidak boleh berkumpul dalam satu tempat, satu masa, satu benda. Itu setuju, kita pun setuju. Itu tak menyalahi syarak pun. Takkan kita nak tolak semata-mata dia adalah pendapat dari falsafah, kita tolak. Mustahil kita tolak benda tu. Contohnya sekarang di Prima Kajang, tak kira lah. Di Penang pun sama je. Sekarang kita waktu pagi, waktu siang, waktu pagi kan. Mana boleh kita kata sekarang ni siang dan malam? Mustahil. Mana boleh siang dan malam serentak di suatu tempat, satu masa, kalau benda, ada benda-benda lah. Mustahil. Kalau falsafah kata macam tu, takkan kita, dengan itu kata-kata daripada falsafah, kita tolak. Kita tak boleh pakai. Falsafah hanya benda tu tak boleh pakai. Mustahil. Benda tu tak menyalahi apa-apa pun dalam syariat. So sama je konsep kita dengan konsep falsafah. Maknanya ada yang sama. Ada yang kalau benda tu betul, tak menyalahi syarak, tak menyalahi realiti, okey je, tak ada masalah. Bukan kita ikut falsafah. Benda tu umum semua Islam ke. Manusia yang berakal tu dia akan berfikir begitu. Dalam bab pembahagian ni kita ada khilaf lah. Falsafah terutamanya dia banyak. Sesama falsafah pun macam-macam teori. Antara Aristotle dengan guru dia pun tak sama macam Plato kan. Aflatun atau Plato pun khilaf juga. Kemudian Socrates pun ada khilaf, tak kira lah. Semua tu yang apa lagi yang baru lagi berubah-ubah kan. Einstein, Newton punya teori pun dah berubah-ubah dah, bercanggah dah dengan yang dulu. Einstein ke Newton ke, dia orang punya pendapat pun sekarang dah berubah, dah banyak bercanggah dengan Aristotle, Plato semua. Dia orang sesama dia pun khilaf juga. Masing-masing buat kajian. Ulama kita adalah kajian kita. Sebab kita yang paling penting, walaupun kita nak bahas tentang fizik, tentang tabiiyat, tentang falsafah, ukuran kita syarak. Kalau menyalahi syarak, kita tolak. Selagi tak menyalahi syarak, okey, tak ada masalah. Jadi arad ini ada dua. Satu arad yang berkaitan dengan benda hidup, adalah arad yang berkaitan dengan benda tidak hidup. Sebab apa? Yang maujud lah,
Yang sesuatu yang maujud, yang wujud di alam semesta ni bagi kita ada dua je jenis. Satu yang hidup, satu yang tak hidup. Yang hidup ni itulah manusia, binatang, jin, syaitan, malaikat, bidadari itu kan hidup. Selain daripada itu kan tak hidup. Kalau pokok ni ada khilaf. Ada yang kata pokok tu kategori hidup, ada yang kata tak, pokok ni kategori tidak hidup. Ada yang kata separuh hidup, separuh tak hidup pokok ni. Itu tumbuh-tumbuhan lah. Jadi kita bahagikan arat ataupun sifat ni, satu sifat bagi benda hidup, satu lagi sifat bagi benda tak hidup. Bezalah, maknanya benda hidup kan sifat-sifat dia banyak, boleh bergerak, boleh diam, boleh berfikir, boleh marah, boleh macam-macam lah, macam-macam sifat. Cuma nanti sifat ada dua lah jenis, ataupun arat ni ada dua jenis dari sudut yang lain. Dia dari sudut dia wujud, satu lagi dia dari sudut iktibar. Satu dia wujud, maksudnya kita boleh nampak sifat tu atau arat tu, kita boleh nampak. Contohnya warna. Warna kita boleh nampak. Kita boleh tahu kan warna kapet surau merah, warna langsir hijau, warna siling putih. Kalau tak nampak macam mana kita nak sebut? Nak bezakan. Kan? Tapi ada arat yang kita tak nampak. Ada arat yang kita tak nampak tapi dia ada lah. Benda tu ada. Benda tu ada. Nanti akan dibahaskan nanti muka surat 35 lah. Dia akan datangkan 10 pendapat falsafah. So nanti saya beritahu yang mana satu yang mutakallimin setuju dan tak setuju lah. Muka surat sebelah. Adapun dalam kaedah makulat asyar yang dipegang oleh ahli falsafah, secara asasnya arat juga terbagi kepada dua, iaitu yang pertama nisbiyah, yang relatif. Yang nisbiyah yang relatif, ada hubungan antara satu sama lain. Iaitu apa yang keberadaannya berkait rapat dengan perkara lain. Dia ada berkait rapat dengan perkara lain. Dia ada hubungan lah, nisbah ataupun relatif. Ia ada 7 jenis, iaitu al-idhafah. Al-idhafah iaitu relative and ataupun relation. Al-ain, di mana atau where ataupun place. Itu bahasa Jawa lah, yang dalam tu bahasa Jawa. Al-mata, bila atau when ataupun time. Kemudian al-wada', posisi atau position atau posture. Kemudian al-milk, iaitu milik ataupun habit atau condition. Kemudian al-fi'lu, perbuatan ataupun action. Dan infial, kesan atau affections atau passivity. Namun sebahagian ulama kalam mengatakan bahawa hakikatnya nisbah tidak terbatas kepada 7 ini sahaja, bahkan tidak dapat dibataskan. Kemudian yang kedua, ghairu nisbiyah, iaitu yang tidak relatif, iaitu apa yang keberadaannya tidak berkait dengan perkara lain. Ia merangkumi 2 jenis sebagai, iaitu kuantiti dan kualiti, sehingga ulama menyebutnya sebagai sifat. Dia panggil kam dengan kaif. Di sini dia tak sebut. Dia ada 2, satu kam, satu kaif. Kam ni bilangan. Kam ni bilangan. Bilangannya ada 2, satu bilangan yang muttasil, satu munfasil. Ini bukan mat jaiz muttasil, mat wajib munfasil lah. Ini muttasil tu maksudnya bercantum, munfasil maksudnya terpisah. Itu bilangan. Ini bilangan. Kalau yang tercantum tu, bilangan yang tercantum tu maksudnya itulah tadi macam H2O tu kan. H2O tu ada H2O. Maknanya itu tercantum tu. 2 cantuman antara 2 atom hidrogen dengan 1 oksigen. Manusia sendiri kan tercantum oleh badan, kepala, tangan, kaki, mata. Itu yang tercantum. Yang terpisah orang lain lah. Terpisah orang lain. Dekat surau ada 3 orang. Itu bilangan yang terpisah. Nampak ada Fauzan, ada Datuk kan. Seorang lagi tak nampak. Itu bilangan yang terpisah 3 orang. Kalau yang tercantum dalam satu diri manusia tu, dia ada kepala, tangan, kaki. Itu kan. Itu muttasil yang tercantum. Kemudian satu lagi kaif. Kaif tu termasuk warna yang saya sebut, warna, suara, itu semua kaif. Benda yang kita nampak. Itu dia tak sebut di situ lah, tambah.
So ghairu nisbiyah iaitu kam dengan kaif. Itu pembahagian lah, maknanya arad itu ada 9, kemudian dipecahkan kepada 2, 7 yang relatif, 2 lagi yang tidak relatif. Yang relatif tu dia sebut tu semua tu. Di sini yang tidak relatif tu ghairu nisbiyah itu ada 2, iaitu kam dengan kaif. Kam tu bilangan lah, kuantiti. Kam tu kuantiti. Kaif tu kaifiat. Tak tahu lah kaifiat bahasa Jawa apa dia. Kaifiat. Apa? Kaifiat. Hukum-hukum arad. Pertama, tidak kekal pada 2 zaman. Arad itu, ini pembahasan panjang sebenarnya ni. Sekarang apa? Boleh lagi tak? Boleh lagi? Boleh. Boleh. Okay, ini hukum-hukum bagian yang sebelum ni pembahagian selesai. Kita buat kesimpulan dulu, pembahagian selain daripada Allah Ta'ala ataupun dipanggil alam atau dipanggil makhluk atau dipanggil apa, kosmos atau dipanggil kaun, apa sajalah istilah selain Allah lah. Ada 2 kategori, satu dipanggil jauhar, satu dipanggil arad. Jauhar ni kalau dia single dia panggil jauharul fard, kalau dia bercantum dia panggil jisim. Tapi yang paling selalu kita akan guna sekarang jisim. Sebab apa? Jauharul fard tu dia punya kewujudan dia ada khilaf. So kita paling banyak digunakan lafaz jisim saja. Benda yang sudah pun tercantum lah, iaitu manusia, segala benda lah. Segala benda dia panggil jisim. Dan yang kedua, arad iaitu sifat bagi jisim itu. Ini yang dibahas tentang arad ni. Dibahas tentang arad. Kenapa penting? Kerana di sini kita nak membezakan antara sifat Allah dengan arad. Kita kata arad ini sifat yang hadis, sifat yang baharu, yang muncul daripada tiada kepada ada, dan dia adalah sesuatu yang berubah-ubah. Allah Ta'ala ni mustahil dinisbahkan dengan arad. Mustahil Allah Ta'ala itu boleh dinisbahkan kepada arad. Kita nisbahkan apa-apa saja arad kepada Allah Ta'ala ni tak boleh, mustahil. Ini mutakalimin lah. Sebab apa? Arad tu termasuk syai'. Dan Allah kata laisa kamitslihi syai'. So di sini kita bahaskan arad di sini supaya kita tak menyalah, kita tak salah menisbahkan arad itu kepada Allah. Allah ternafi daripada segala arad kerana arad memang ciri dia baharu, dia hadis. Mustahil Allah yang qadim itu bersifat dengan arad yang hadis, itu mustahil. Di segala jenis arad inilah kita nafikan. Kat sini punca dia. Bahagian jisim kita dah bergaduh dah dengan Ibn Taymiyah, dengan Wahabiyah dah. Maksudnya kita dah tak setuju dengan dia orang. Dia orang bagi dia Allah Ta'ala tu jisim. Cuma dia kata jisim Allah beza dengan jisim kita lah. Dia beza kat situ. Tapi tetap jisim, sebab bagi dia segala benda yang wujud mesti jisim. Baru ni kan viral lah tu, tak nak sebut lah nama famous tu. Mula-mula dengan huruf R. Faham je lah. Jadi dia kata semua benda wujud semua jisim. Semua benda hidup semua jisim. So Allah hidup. So Allah jisim. Tapi tak sama lah dengan jisim kita. Dia nafi kat situ. Kita kata tak. Jisim ni bila sebut saja jisim, maknanya dia memang makhluk. Bagi kita makna jisim itu sendiri menunjukkan kebaharuan. Makna jisim itu sudah menunjukkan kebaharuan dan kecantuman. Mustahil Allah tu baharu dan tercantum. Kalau dia nak istilah dia sendirilah, dia kata maksud kami jisim tu benda wujud. So Allah wujud, Allah jisim. Itu menyalahi nas syarak. Engkau sekarang selalu pegang Quran hadis kan? Mana yang mengatakan Allah tu jisim mana? Quran mana yang kata? Hadis mana yang kata Allah berjisim? Okay, kalau dari segi sudut teori, tidak ada istilahnya setiap benda yang wujud mesti jisim, tak ada. Itu kau reka-reka sendiri. Sepakat ulama kata jisim itu benda yang murakkab. Mustahil Allah murakkab. Allah mustahil murakkab. Murakkab tu bercantum-cantum. Mustahil Allah bercantum-cantum.
Jadi dia menyalahi syarak dan dia menyalahi bahasa. Tapi dia nak juga cakap Allah. Sebab itulah timbulnya satu istilah mujassimah. Mujassimah ni kita kata orang yang menganggap Allah tu jisim. Lepas tu dia marah bila kita panggil dia mujassimah, dia marah. Tapi dia sebut jelas. Orang ni viral kan, dia kata semua benda hidup semua jisim. So Allah hidup, Allah pun jisim. Kita kata sejak bila pula semua benda hidup mesti jisim? Daripada mana teori kata semua benda hidup mesti jisim? Siapa kata? Kalau macam tu ada persamaan lah antara Allah dengan kita. Tak ada mana lah laisa kamitslihi syai'. So apa makna laisa kamitslihi syai'? Allah tak sama langsung dengan segala sesuatu. Sebab Allah pun hidup, kita pun hidup, Allah wujud, kita wujud. So Allah pun jisim, kita pun jisim. Sebab tu kita panggil dia mujassimah. Kita kata tak, Allah Ta'ala dia hidup, dia wujud tapi bukan jisim. Lepas tu dia akan bertikai. Betul, orang boleh kata Allah Ta'ala tu mendengar, melihat, hidup, wujud. Sama lah tu kan, kita pun mendengar, melihat, wujud, hidup. Kita kata, kau tak faham, tak mengaji. Ini bab paling penting saya sebenarnya. Bab ni yang paling penting untuk memahami benda ni. Saya nak kena jelaskan panjang sebenarnya. Saya cadangkan kita sambung tahun depan lah. Nak menjelaskan dan tentang dia akan pertikaikan tu je. Allah hidup, Allah wujud, Allah mendengar, melihat. Kita pun wujud, hidup, mendengar, melihat kan contoh. So maknanya sama je lah. Benda tu sama. Kita kata tak sama. Walaupun kita kata Allah mendengar, melihat, wujud, hidup, tapi tak sama dengan kita mendengar kenapa tak sama? Lepas tu maknanya bolehlah kalau macam tu Allah ada tangan, Allah ada jisim tapi tak sama. Tak boleh. Kenapa? Kenapa kita kata kalau kita Allah wujud, Allah hidup ni contoh ya, Allah wujud, Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkehendak, Allah apa semua kan. Sifat-sifat Allah itu boleh kita kata, tapi bila bab kata Allah jisim, Allah ada tangan, Allah ada mata, telinga, tak boleh sebut. Kenapa? Itu yang panjang sebenarnya pembahasan ni. Kat situ yang banyak orang tak faham. Kenapa kita boleh kata Allah hidup, manusia hidup, tapi hidup Allah tak sama dengan hidup kita. Allah wujud, kita wujud, kewujudan Allah tak sama dengan wujud kita. Allah melihat, mendengar, tapi melihat Allah, mendengar Allah tak sama dengan melihat kita, mendengar kita. Kenapa tak boleh kata Allah ada tangan, kita ada tangan Allah tak sama tangan kita. Allah telah jisim, kita pun jisim, tapi jisim Allah tak sama dengan kita. Kenapa tak boleh kata yang tu, kenapa boleh kata yang ni? Itu yang nak dibahas sebenarnya. Siapa faham, dia faham. Siapa tak faham dia, apa salah kau kata Allah wujud, Allah hidup, Allah mendengar? Boleh pula. Lepas tu kau kata Allah tapi tak sama. Tapi bila kita kata Allah ada tangan, Allah ada mata, telinga, tapi tak sama dengan makhluk, tak boleh kata macam tu lah. Kenapa? Kat sini lah. Kat sini siapa faham ni, selesai masalah. Yang tak faham, dia duduk macam tu lah. Dia duduk pangkang. Dia kata, orang boleh kata melihatkan Allah, kita boleh melihat Allah. Maka bolehlah kata Allah di langit. Kan dalam video tu dia kata. Dia tak faham sebenarnya. Berada di langit dengan melihat Allah, apa persamaan dia di situ. Allah berada di langit, itu Allah dengan tempat. Kita melihat Allah, kita melihat. Sebab dia kata apa? Kalau kita melihat sesuatu, mestilah satu tu berada di satu tempat. So dia kiaskan kat situ. Salah, fasid. Kat situ salah. Kias dia kias fasid. Kat mana nanti saya beritahu, kat mana silap dia. Sebab benda ni, tu kena faham. Bab ni diajar supaya faham. Bukan kosong je. Mana kita, apa tujuan kita menafikan semua benda tu? Ada sebab dia. Kalau kita faham konsep, kita patutlah. Tapi orang tak belajar yang ni, memang tak faham. Dia berpegang kepada zahir atau literal Quran hadis. Dia kata, Quran kata, Allah sendiri yang kata, hadis kata. Itu alasan dia. Itu yang tanya, kenapa kau tak kata Nabi ada sayap? Quran yang kata Nabi ada sayap. Kenapa kau tak kata Allah bersama dengan kita? Quran yang kata Allah bersama dengan kita. Kat situ dia pusing pula. Tak, makna dia lain. Ada makna lain pula. Tetapi bila Allah ada tangan semua, tak ada makna lain. Tak boleh berbubuh makna lain. Kat situ. Bila tak ada asas, tak ada satu basic, satu asas yang kukuh, dia celaru. Dia bercelau. Kejap dia kata boleh ikut makna zahir, kejap dia kata tak boleh, kejap ikut literal, kejap tak ikut literal. Itu tak ada asas, tak ada basic, celau. Di sinilah asas dia, kita nak belajar. Jadi saya tak nak bagi semua bagi ni, nanti pening.
Masa panjang juga ni. Dah sejam dah ni. Ini kategori saja dulu. Kategori apa selain Allah tu dia satu dipanggil jauhar. Jauhar ada dua, satu yang single, satu yang murakab. Murakab ni maknanya jisim. So kita stick pada jisim senang sebab yang jauharifat single atau partikel ni kita tak nampak. Dan satu lagi sifat bagi jisim namanya arad. Arad ni ada yang wujudi, ada yang nisbi ataupun dipanggil i'tibari. Nanti saya kat mana kaitannya dengan akidah, di mana kedudukan pembahasan ni dalam akidah dan apa kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu nanti sikit-sikit kat sini saja kalau siapa faham, insya-Allah lepas ni dia faham Asy'ariyah, dia faham kenapa tak boleh kata ada tangan tapi tak sama dengan kita. Tapi dari segi melihat boleh pula kata melihat tapi tak sama dengan kita. Dia akan faham nanti insya-Allah. Cukup bab tentang hukum-hukum arad tu nanti dia sambung panjang tu, dia sambung sampai 35 tu. Nanti kita jelaskan pada tahun depan insya-Allah, bulan depan dan tahun depan. Kalau dapat apa ni, dapat di surau lagi baguslah sebab Putrajaya dah okey dah, Putrajaya dah boleh kuliah. Bulan ni saja 3 tempat saya pergi. 3 surau lah, 3 surau, satu masjid, 2 surau Putrajaya. Dah boleh berkuliah di surau masjid. KL pun dah boleh lah, Sungai Besi. Selangor ni tak tahulah, harap-harap tahun depan dah boleh lah kot. Kalau boleh, lagi senang lah, lagi boleh terus direct kan. Ini yang mula lagi online ni payah sikit lah. Harap-harapnya lah insya-Allah. Setakat tu ada soalan? Berhenti pada hukum arad. Ini nak masuk panjang ni. Berhenti di situ dulu. Dan kaitannya dengan akidah tu yang paling penting. Setakat tu ada soalan dari segi pembahagian tu. Soalan. Tak ada, Ustaz. Datuk ada soalan kot. Ini tak wajib ilmu ini tak wajib belajar pun. Cuma kalau siapa faham dia membantu lah. Dia membantu. Soalan yang paling common tu. Soalan yang paling common tu. Soalan. Ustaz. Ya, sir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya satu. Saya tanya satu soalan ya. Tapi soalan ni selalu dah macam kata berlegar-legar dalam pemikiran saya lah. Kita tahu Quran ni diwujudkan 30 juz ni di Lauh Mahfuz. Dalam satu lengkap lah. Kemudian dia turun kepada Nabi Muhammad SAW ni secara berperingkat-peringkat. Dan dalam Quran ni kita tahu juga dia ada sebut juga cerita-cerita berkenaan dengan Fir'aun, dia sebut juga cerita dengan kaum Samud, Abu Jahal dan sebagainya lah. Bermakna Allah ni dah tahu dah bahawa orang ni memanglah ingkar. Tapi dia turunkan juga dalam dinyatakan dalam Quran, tapi kita hanya tahu secara apabila disampaikan wasilah ni melalui wasilah Nabi Muhammad ni secara berperingkat. Tapi jadi yang menjadikan persoalan saya, kenapa benda ni boleh berlaku? Sedangkan Allah dah tahu dah bahawa memang Fir'aun tu memang dia kata tidak akan tidak akan menyembah kepada Allah. Syaitan tu dia kata memang dia dah tentunya dia akan dia dah tahu dah syaitan dia akan ingkar apabila Allah mewujudkan Nabi Adam tu. Boleh Ustaz hurai tak tentang perkara ni? Tentang apa? Kenapa benda tu dibiarkan terjadi kan? Tentang apa? Kenapa benda tu dibiarkan? Dibiarkan oleh Allah. Ya. Sedangkan Allah dah tahu dah dia wujudkan Quran ni 30 juzuk di Lauh Mahfuz, tapi kita dapat tahu secara berperingkat lah melalui Nabi Muhammad. Dan Allah dah tahu dah bahawa syaitan tu dia akan ingkar, Fir'aun ni akan tidak akan menyembah kepada Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, memang Allah dah tahu dah perkara-perkara macam tu.
Jadi kenapa, Pak? saya kadang-kadang saya terfikir jugalah kan. So kenapa, Pak? Allah jadikan begitulah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kenapa ni? Jadi double pula soal. Kenapa ni? Jadi double pula soal. Okey. Nak faham benda ni, kena bagi contoh dulu. Kena bagi contoh. Contohnya satu orang director filem. Director filem kita tengok kan. Apa ni, dalam filem tu kan contohnya hero. Hero kan, mak dia kena bunuh, ayah dia kena bunuh, adik-beradik dia kena rogol ke apa contoh. So, kita kata, aduh, bila kita tengok filem tu kan, alamak, kan kenapa hero tak ni, kenapa benda tu jadi macam ni. Kan kita tengok filem, kita nampak macam alah, kenapa dia macam ni, macam benda tu nak dapat tiba-tiba, kenapa dia tak buat macam ni, kenapa hero tak buat macam ni, kan selamat. Kan, kita macam tak puas hati dengan filem tu, kenapa benda tu berlaku macam tu. Itu memang kehendak director tu. Director tu yang susun benda tu macam tu. Boleh je kalau dia nak buat kan. Director filem tu dia nak buat dia nak buat sebaliknya, dia nak buat cerita lain, cerita tak wujud. Cerita tu tak wujud orang jahat. Orang jahat tak wujud. Orang jahat tak berjaya nak bunuh mak ayah hero misalnya. Boleh je director tu buat. Tapi dah memang filem dia macam tu. Filem dia memang macam tu kan. Dia memang disusun macam tu. Akhir sekali orang jahat kena matilah. Bunuh ke apa, hero menang. Ada juga yang mengatakan, aduh kenapa lah hero matilah last kan. Itu semua director punya kehendak. Kita tak boleh nak buat apa kan. Director pelakon lah. Yang kita menonton ni pun menonton je lah. Mana boleh kita, aduh kenapa kita marah kan. Macam kita bukan marah lah. Kita macam rasa macam, kenapa hero tak buat macam tu lah. Kalau hero buat macam ni kan, lain jadinya. Itu dah filem lah, director tu yang buat. Dia nak macam tu lah jadinya. Betul tak? Faham tak? Nampak kias dia tu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni satu point yang menjadi checkmate kepada kita lah. Dalam Al-Quran pun Allah sebut la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Sebaliknya manusia itulah yang akan ditanya. So kita tak boleh nak pertikaikan kenapa Allah dah tahu si iblis tu akan menjadi musuh, Allah wujudkan juga iblis. Kenapa Firaun macam tu kan, akan bunuh bayi-bayi, akan mengaku dia Tuhan, Allah wujudkan juga Firaun tu. Itu kita mana boleh pertikaikan Allah Ta'ala kenapa buat macam tu. Tak boleh tu. Itu Allah bagi checkmate lah dalam Quran. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tuhan itu tidak ditanya terhadap apa yang dia buat. Bahkan kita yang akan ditanya nanti. So sebenarnya itu tak boleh. Kita tak boleh persoalkan. Cuma kita boleh tanya apa hikmah di sebalik Allah menyusun cerita tu macam tu. Apa hikmah, macam director filem tu lah. Director filem tu dia buat macam tu, jalan cerita dia macam tu, apa hikmah dia, apa di sebaliknya kan. Itu kita boleh tanya lagi lah. Ulama akan jelaskan apa hikmah di sebalik Allah Ta'ala wujudkan Fir'aun, Bukhtun Nasar, Namrud, Abu Jahal dan sebagainya. Kalau macam tu baik Allah Ta'ala wujudkan manusia di bumi, lepas tu ibadah. Lebih baik kita kata tak payah wujudkan bumi, tak payah wujudkan ibadah, ciptakan manusia dalam syurga, kita duduk syurga je sampai bila-bila. Pun boleh juga Allah buat. Kan? Nabi Adam tak makan buah tu, lepas tu tak turun ke bumi, semuanya lahir di syurga, duduk syurga je. Ataupun Allah terus wujudkan manusia ni di syurga semua, tanpa ada mak ayah, wujud macam tu saja, nikmat syurga sampai bila-bila. Boleh je Allah buat. Tapi Allah tak nak buat macam tu. Dia nak buat jalan cerita dia, Nabi Adam diwujudkan, lepas tu turun buat salah makan buah tu, turun ke bumi. Lepas tu Qabil Habil bunuh Qabil bunuh Habil. Lepas tu jadilah permulaan daripada pembunuhan manusia. Itu memang Allah Ta'ala berkehendak nak buat macam tu. So kita nak cakap apa?
kita nak apa hak kita untuk mempertikai kan. Memang Allah Ta'ala memang nak buat macam tu. Dan dia memang tahu pun. Dan dia yang buatkan Iblis jadi macam tu, Fir'aun jadi macam tu, itu pun dia juga. Itu memang kita tak boleh persoalkan. Memang tak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Itu ayat dia. Tak boleh. Cuma kita boleh hikmah di sebaliknya, itulah maknanya Allah Ta'ala nak membezakan. Kalaulah kita ni semuanya baik, so kita pun tak tahu apa makna baik. Sebab nak tahu benda tu baik, dia ada pasangan dia buruk. Bila kita tahu ni buruk, ni baik, baru kita tahu ini baik, ni buruk. Kalau tak ada, sama je semua, kita pun tak tahu apa tu baik. Sedap dengan tak sedap. Kalau tak ada benda yang tak sedap, kita pun tak tahu benda tu sedap. Setiap benda ada lawan dia kan, ada pasangan dia. So kita takkan faham makna sebaliknya kalau tak ada pasangannya. Sebab tu Allah Ta'ala buat, suruh kita buat baik. Walaupun ada benda jahat yang Allah Ta'ala tak suka. Fir'aun, apa yang Fir'aun buat, Namrud, itu semua benda-benda yang jahat, benda yang tak baik, benda maksiat. Itu yang Allah tak suka, jangan buat macam tu. Buat baik, buat yang macam ni. Memang Allah Ta'ala jadikan semua benda berpasangan kan. Khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kepada kamu pasangan-pasangan. Tak kira pasangan dari sudut macam lelaki perempuan ke, ataupun pasangan siang dan malam, banyak dan sikit, kecil dan besar, tajam dan tumpul, kaya dan miskin. Itu semua pasangan. Kita takkan faham kaya kalau kita tak tahu apa makna miskin. Kita tak faham miskin kalau kita tak tahu apa tu ke, tak wujudnya orang kaya. Kita tak faham susah kalau kita tak tahu tak wujud bendanya senang. Kita tak faham senang kalau tak wujud benda susah. Ini semuanya Allah jadikan berpasangan. Itu memang kehendak dia lah. Kita tak boleh nak petikai pun. Memang. Cuma kita bersyukurlah. Kita ni, alhamdulillah, setakat ni lah kita di pihak yang benar. Maksudnya kita diciptakan, kita ditakdirkan jadi orang Islam, orang yang taat, orang yang semayang, orang yang jaga amalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan macam ni lah. Itu syukur je. Kita jangan petikai kenapa lah Allah Ta'ala ciptakan Fir'aun tu. Allah tahu Fir'aun akan buat bunuh bayi, berapa banyak dia bunuh bayi tu. Kenapa COVID-19 ni Allah Ta'ala wujudkan? Memang Allah Ta'ala nak wujudkan. Kan mati berapa puluh ribu kalau maklumat tu benar lah. Maknanya memang Allah Ta'ala nak buat juga. Sebelum ni lagi dahsyat kan. Fir'aun bunuh berapa banyak bayi. Bukhtun Nasr tu dia bunuh hampir satu dunia. Zaman Nabi Daniel. Zaman Bukhtun Nasr ni Raja Zalim di Baghdad. Dia antara yang menguasai dunia. Selain daripada Fir'aun, Namrud, dia ada Bukhtun Nasr namanya. Bunuh semua Bani Israel. Hitler bunuh orang Yahudi berapa juta, 6 juta dengan cerita. Allah biarkannya. Sekarang ni coronavirus nak bunuh ratus ribu orang, juta ke, Allah biar. Itu kehendak dia. Kita tak ada cakap apa. Itu nak menunjukkan dia Tuhan. Nah, aku Tuhan, suka hati aku nak buat apa? Tapi bila kita kalau macam tu Tuhan tak baik lah. Tak. Kita kena tengok dia sebaliknya. Habis tu setelah kebaikan, antara kebaikan dengan keburukan tu yang mana lebih banyak? Allah katakan inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmat aku mengatasi kemurkaanku. So benda yang mana yang tak baik Allah buat tu termasuk dalam kategori yang negatif lah, dalam kategori ghadab. Kalau yang baik-baik ini dalam kategori rahmah. Sebab apa? Sempurnalah Tuhan itu kalau ada kedua-duanya. Tapi bagi dia tak ada apa pun. Maknanya dia ciptakan pembunuhan, dia ciptakan benda maksiat, bagi dia tak ada apa. Itu semua ciptaan dia. Dia yang hukum lepas tu. Bunuh orang tak bersalah, hukum dia berdosa. Tapi kalau para sahabat bunuh orang musyrikin di perang Badar kan misalnya. So bunuh sama je. Orang Islam bunuh orang sahabat Nabi, bunuh orang kafir dalam perang Badar, 70 orang kafir mati. Bunuh. Itu satu benda baik. Tetapi sebaliknya kalau ada orang bunuh orang lain yang tak bersalah, dianggap buruk. Jadi benda tu dia ciptakan semua, dia hukum. Dia punya. Sebab apa? Sebab tu kan Allah Ta'ala ayat kalau kita baca Quran, Allah kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walahu man fis samawati wa ma fil ard. Kenapa Allah Ta'ala sebut banyak-banyak kali benda tu? Allah nak beritahu ini aku punya lah. Segala apa yang ada dalam langit bumi ni milik aku ciptakan. Suka hati akulah aku nak buat apa pun. Allah nak beritahu. Kita ada duit, suka hati kita nak buat apa pun kan. Contohlah duit kita, tapi kalau duit orang tak bolehlah kita ambil.
kereta orang, rumah orang, hak milik orang lain, kita tak boleh suka hati itu hak milik orang lain. Tapi kalau hak milik kita, suka hati kita lah nak buat apa pun, kita nak simpan ke, nak belanja ke, nak koyak ke, nak buang ke, kita nak buat milik kita, tak ada siapa pun nak marah. Tak ada siapa pun nak marah, itu milik kita. Tapi kalau milik orang lain, tak boleh. Ni Allah Ta'ala bagi tahu, ni milik aku semua. Langit bumi milik aku. Manusia milik aku, jin milik aku, iblis milik aku, malaikat milik aku, semua milik aku. Suka hati aku nak buat apa pun. Seolah-olah macam tu lah Allah nak beritahu. Sebab Tuhan ni tak terbatas. Tuhan ni dia boleh buat apa dia punya suka. Fa'alul lima yurid. Buat apa saja yang dia kendaki. Kita siapa nak, kita nak kata kenapa Allah Ta'ala dah tahu Fir'aun macam tu, dia tak boleh. Cuma kita kata apa hikmah di sebalik kejadian. Hikmah dia tu macam director filem tu lah. Director filem tu bila dia buat filem tu, kalau kita pun macam tak setuju kenapa tak hero macam ni, kenapa awet hero mati, atau mula sekali hero pun mati. Kita macam tak apa nak setuju kan. Kenapa tak macam ni ya? Kenapa kau terlambat sikit, kalau kau cepat kan kau kan selamat. Bila director nak macam tu, buat macam mana? Kita tengok je lah. Jadi itu yang paling penting tu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tuhan tidak ditanya terhadap apa yang diperbuat. Mana fa'alul lima yurid, dia buat apa saja yang dia kehendak, dia suka dia buat. So kita yang dah terpilih sebagai Islam buat baik ni, syukur je lah. Fir'aun lantak dia. Macam mana dia memang kategori bad person lah dalam filem apa, dalam filem reality ni lah. Memang Allah Ta'ala jadikan dia antara bad person lah, orang jahat lah kan. Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah Ta'ala. Iblis ke siapa ke, memang itu kehendak Allah Ta'ala. Kita nak faham Allah payah. Macam mana kita nak faham Allah? Kita bukan Allah. Kita ni makhluk terbatas. Kita takkan faham. Paling pun orang yang diberi kefahaman oleh Allah Ta'ala, hikmah di sebalik kejadian itu. Hikmah yang paling, kalau yang paling mudah, dia Tuhan. Ni semua milik dia, suka hati dia lah nak buat apa pun. Itu yang paling mudah lah. Yang paling mudah. Tapi yang kalau yang di sebaliknya adalah hikmah dijadikan apa ni, kenapa dibunuh semua bayi apa semua tu. Kalau macam-macam lah dalam tafsir, biasanya ulama dia huraikan apa hikmah di sebalik kejadian ni. Nabi Adam kan, pernah Nabi Musa ketika di alam arwah, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Musa bagi tahu kat Nabi Adam, wahai Adam, engkau lah Abul Bashar, kau bapa segala manusia. Engkau punya pasal lah semua manusia kena turun kat bumi. Maksudnya, engkau punya pasal kau pergi makan buah tu, engkau kena turun kat bumi, habis zuriat-zuriat kau lahir di bumi. Kalau engkau tak makan buah tu, semua lahir kat syurga lah. Nabi Musa ni petikai kan Nabi Adam. Nabi Adam jawab macam ni, oh engkau Nabi Musa yang salah bagi Taurat tu kau nak salahkan aku terhadap takdir Allah yang telah tetap 40 tahun sebelum aku diciptakan. Kau nak salahkan aku? Kau salahkan Allah. Diam, Nabi Musa diam terus. Nabi Musa tu diam. Ini hadis Nabi sendiri yang cerita dalam Sahih Bukhari, dalam Muslim. Di alam arwah lah, ketika dia orang dah wafat, dia bertemu di alam roh lah. Jadi Nabi Musa pun petikaikan benda tu. Nabi Adam jawab, ini Allah Ta'ala punya kehendak, kau nak salahkan aku buat apa? Kau dapat, maksudnya kau dapat Taurat, takkan kau tak faham. Kau dalam Taurat tu Allah Ta'ala tulis, maknanya semua segala perkara berlaku dengan kehendak dia. So apa saja yang dia buat, semua milik dia, kehendak dia, suka hati dia lah. Kau nak salahkan aku makan buah tu buat apa? Tapi ulama kata alasan itu tak boleh kita bagilah di dunia. Kenapa kau tak semayang? Takdir aku tak semayang. Kenapa kau mencuri? Takdir aku mencuri. Itu tak boleh. Di dunia tak boleh kita bagi alasan tu. Yang Nabi Musa dengan Nabi Adam tu, dia alam roh sana. Jadi Nabi Musa terus terdiam, ya. Nabi Adam bagi checkmate. Nabi Adam otai nombor 1 dunia manusia. Checkmate tu dia bagi kan. Maknanya dia gunakan takdir Allah Ta'ala punya kehendak. Aku dah baca dah. Aku diciptakan untuk makan buah tu, turun ke bumi. Dan memang itu plan Allah Ta'ala. Skrip dia dah memang macam tu. Macam mana lagi? Siapa boleh lawan kehendak Allah? Itu dia punya jawapan yang ni lah, yang checkmate lah. Tapi hikmah di sebaliknya tu macam-macam lah. Ulama ceritalah, hikmah diwujudkan iblis, hikmah diwujudkan Fir'aun dan sebagainya lah, Abu Jahal dan sebagainya. Setakat tu je. Dan benda tu kan sebab tu lah tertulis di lahul skrip dia punya apa? Skrip dia tu memang di lahul mahfuz lah. Lahul mahfuz itu memang tertulis segala jalan cerita yang akan berlaku semenjak yang pertama sekali kejadian
Kejadian dalam hadis dalam kitab Ibnu Katsir, Nabi kata awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Paling awal yang Allah cipta ialah pen. Lepas tu Allah Taala perintahkan kepada pen, uktub, tulislah. Tu pen tanya, apa yang nak tulis ya Allah? Allah kata tulis apa yang akan berlaku mulai sekarang sampai kiamat, sampai bila-bila. Maka Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, maka pen tu menulis dengan sendirinya dengan dawat emas, dengan tinta emas. Segala apa yang akan berlaku mulai dia diciptakan, pen dengan Lauhul Mahfuz, sampai kiamat, sampai dalam syurga, sampai selama-lamanya. Masa Nabi pergi Mi'raj, pen tu masih menulis. Pasal apa? Apa yang akan dilakukan oleh ahli syurga, dalam syurga pun sudah tertulis. So semuanya takkan terkeluar daripada apa yang telah dituliskan. Dan tulisan itu akan berlaku dengan kejadian dia bezanya 50,000 tahun. Maknanya 50,000 tahun sebelum kejadian itu berlaku, sebelum sudah tertulis apa yang akan berlaku. Hadis sahih juga Bukhari Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah Taala telah menetapkan segala takdir makhluk ini sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Maksudnya setiap kejadian dengan tulisan takdir itu 50,000 tahun dah tertulis dah. Betul. Itu je lah. Paling pun nanti kita tanya, ya Allah, kenapa kau buat macam ni ya? So kita tanya di syurga lah, boleh? Betul kan? Kita buat kuliah subuh, so kita tanya soalan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa kau buat ni semua? Terima kasih. Ya Allah, kenapa kau buat ni semua? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya satu soalan. Boleh. Ustaz. Nak tanya soalan. Kini berkenaan dengan tu ghair nisbiyah tu. Aha. Okay, kalau ikutkan ni dia kata dia tak berkait dengan perkara lain, tapi contoh dia bagi kuantiti dan kualiti. Mana kam lah saya kata tadi. Tapi kalau macam tu macam kualiti dan kuantiti dia bukan dia berkait ke dengan benda lain? Tak, maksud berkait dengan tak berkait tu bukan tak ada kaitan langsung lah. Dia ada contohnya macam masa kan. Kita ukur masa tu dia mesti berkait. Sekarang ni kita ukur masa dengan jam tu. Jadi sebelum jam diciptakan, kita ukurkan sesuatu benda tu dengan apa? Dengan kejadian. Contohnya besok waktu matahari tegak aku datang. Zaman dulu, bila masa jam tak ada, dia akan kaitkan dengan kejadian. Maksudnya ketika matahari terbenam nanti, baru kita balik. Dia akan kena, mana nak meletakkan dia ada nisbah dengan kejadian lain. Cuma manusia sekarang nak mudahkan, dia ciptakan jam. Bila dia cipta jam tu pusing kan, mewakili 24 jam. So datang pukul 3. Dia ada kaitan dengan benda lain, kejadian. Contohnya masa. Kalau macam kaif ni dan kam ni, kuantiti ni, dia dengan diri dia sendiri. Contohnya manusia ni, dia ada kepala, ada tangan, itu kan kam yang mutasil. Badan dia tercantum-cantum. So dia tak ada kaitan dengan orang lain, dengan benda lain. Begitu juga kalau macam sebenarnya kuantiti yang mutasil tu dia tak ada kaitan, tapi kalau yang munfasil itu kaitan dia masih ada lagi kaitan. Contohnya 2 orang, 3 orang, 4 orang. Cuma kita kata kalau dia seorang lah. Sebab tu kan sebenarnya yang wujud hanya 1. 2, 3, 4 ni tak wujud sebenarnya. 2 tu ialah 1 dengan 1. 3 tu ialah 1 dengan 1 dengan 1. So bilangan tu 1 tu nisbah pada orang tu. Orang tu yang orang lain pun 1 juga. Tapi bila kita tengok 2-2, kita kata dia ada 2. So bilangan tu dia nisbah kepada diri dia. Maksud tak ada relatif ni bukanlah tak ada relatif langsung. Maksudnya tak relatif dengan benda lain. Tak ada nisbah dengan benda lain. Contoh lagi apa? Perbuatan. Perbuatan dia ada nisbah dengan benda lain. Semualah yang disebut tu ada nisbah dengan benda lain. Kalau benda tu tak ada nisbah dengan benda lain, dipanggil ghairi nisbi. Tapi ini bukan muktamad lah. Ini bukan muktamad. Dia ada satu kitab yang namanya Maqulatul Ashar. Pembahasan tentang makulat ni, dia punya khilaf banyak. Mana di sini kan Haji Sabruddin dah mula tak setuju kan. Boleh je. Dalam bab ni ini tak ada masalah sebab ini bukan hukum syarak. Ini hukum fizik. Kalau tak setuju, dah ramai yang tak setuju. Ada yang kata tak, semuanya ada relatif. Boleh je. Bagi hujah. Bagi hujah kata
Menurut saya benda ni masuk dalam kategori yang masih ada relatif. Boleh je, lepas tu bagi hujah. Nanti kalau ada orang yang tak setuju, dia lawan balik hujah tu, tengoklah siapa punya hujah paling kuat, dia yang paling betul. Sebab ini tak ada kaitan hukum syarak, ini fizik saja. Yang kan hukama dengan falsafah dengan mutakalimin saja kan khilaf. Masing-masing ada hujah masing-masing. Bagi falsafah, kesemua ni wujud. Kesemua arat tu wujud. Mutakalimin kata tak, semua tak wujud. Yang wujud hanya dua je, kam dengan kaif. Untuk ada yang kata tak, aina pun wujud juga, iaitu terhasilnya mengambil ruang sesuatu jisim tu, itu benda yang wujud. Ada yang kata tak wujud. Kita kata yang tak wujud itu tempat, tapi mengambil tempat itu wujud, tapi tempat tak wujud. So, macam mana mengambil tempat boleh jadi wujud, tetapi tempat itu tak wujud? Ialah sebab kita berada di mana-mana. Kan? Kau duduk kat mana? Kau duduk kat rumah. Orang faham. Kalau kita tak faham kan, duduk kat rumah tu kita benda yang tak wujud, kita faham. Kau duduk kat rumah, tak faham. Aku kat rumah, faham kan? Benda tu wujud, terhasilnya kita mengambil tempat di rumah tu, orang boleh faham. Boleh faham, di mana dia wujud. Kalau kita benda tu tak wujud, kita sebut satu benda yang tak wujud, orang tak faham. Kalau dia tak wujud. Ada yang tak, macam-macam lah. Ini bab ni tak kisah nak setuju ke tak setuju ke, sebab mutakalimin dengan falsafah khilaf. Falsafah sesama falsafah khilaf. Mutakalimin sesama mutakalimin khilaf. Physician dengan physician pun khilaf. Jadi terpulang. Ikut logik masing-masing. Ini tak ada kaitan dengan hukum syarak. Di sini siapa pun boleh kata pendapat dia. Tak ada masalah. Yang tak boleh ni hukum syarak je lah. Akidah dengan hukum syarak itu tak boleh lah. Itu pun ada khilaf kan. Hukum fiqh pun ada khilaf kan. Bab-bab yang boleh khilaf lah. Tapi yang ni lagi, kalau tak setuju, tak apa. Bagi saya tak setuju ni, tak ada nisbi. Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi alasan lah. Ini pun dia ambil daripada sebahagian kitab saja. Apa yang saya baca dalam kitab makulat, lagi pening, lagi macam-macam khilaf sebenarnya. So saya tak nak bawa lah di sini yang khilaf tu. Nanti pening lagi kan. Ni nak ambil satu contoh je. Satu contoh yang masyhur. Tak setuju pun tak apa, nak kata semua nisbi pun boleh. Tak ada masalah, tapi ada alasan lah. Cuma di sini yang maksudnya nisbi dengan tidak nisbi, maksud yang tidak ada relatif tu tidak ada relatif dengan benda lain. Dengan diri dia sendiri ada relatif. Dalam bilangan itu, ada yang ulama kata yang mutasil itu dia tidak ada relatif, yang munfasil ada relatif. Ada yang bezakan macam tu. Macam kalau seorang, kan kita mutasil ni maksudnya cantuman-cantuman lah, bilangan. So kita ada banyak anggota. Kam tu kan bilangan. Kita ada kepala, kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, satu hidung, 1 mulut. Itu kan bilangan. Rambut tak tahu lah berapa banyak kita ada. Janggut tak tahu berapa banyak kita ada. Itulah kerana milik kepada satu zat itu, kita kata dia tak relatif dengan orang lain. Tapi kalau kita kata manusia tu ada 5 orang, itu kan relatif tu ada. Ada 5 orang. Maknanya ada relatif dengan benda lain. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kepada diri dia saja, dia satu je. Contohnya ada 5 orang, setiap 5 orang tu dia satu. Kita kata 5, kita melihat kepada semua. Tapi bilangan tu sebenarnya satu je. Itu pendapat lah. Ada yang kata tak, kalau 5 tu maksudnya 5 orang adalah relatif antara kelima-lima tu. Lepas tu kita panggil 5 orang. Terpulang nak apa? Kita nak faham yang mana satu. Tak ada masalah. Boleh. Kalau kaif memanglah, kalau kaif tu sifat bagi satu benda macam warna kulit kita atau saiz badan kita besar kecil, itu benda yang tak ada nisbah dengan benda lain. Kalau masa, tempat ada masa relatif dengan mana, di surau, di rumah, tu ada nisbah dengan benda lain. Kita tak boleh, tempat kau kat mana? Aku sekarang kat rumah. Aku kat kedai, aku kat office. Tu ada benda lain. Nisbah dengan rumah, office kan, kita dengan benda lain, ada nisbah. Begitu juga kedudukan. Kedudukan tu, kepala di atas, kaki di bawah, kan, tangan kanan, tangan kiri, itu posisi, posture. Tapi kalau keberadaan kita tu, itu nama tempat. Itu beza dengan wadak tu, posisi tu. Ataupun apa lagi? Idhafah. Idhafah tu anak bapa. Contohnya anak dengan bapa. Dia ada mesti kena, kalau kita kata kita bapa, mesti kena ada anak. Kan?
Kalau kita kata kita ni anak, mesti kita ada bapa. Tak boleh kita aku bapa tapi tak kahwin lagi. Aku ni bapa tapi tak kahwin lagi, tak ada anak. Tak boleh, dia mesti kena ada relatif dengan benda lain. Faham Maksud relatif di sini relatif dengan benda lain. Yang ghairun nisbi ni maksudnya dia hanya pada diri dia saja, dia tak ada dengan benda lain. Tapi yang dalam kuantiti tadi ada khilaf kata yang munfasil itu ada relatif, yang muttasil saja yang tak ada relatif. Maksud tak relatif itu dengan benda lain. Okey, faham Ustaz. Nak buat baru punya teori pun boleh, tak ada masalah. Sebab ini yang 9 ni, 7 nisbi, 2 ghairun nisbi ni falsafah punya. Mutakallimin kata dah, dia tak terbatas ke 7 ni, berlambak sebenarnya. 30 lebih dalam kitab Usuluddin Imam Abu Mansur Al-Baghdadi saya baca, dekat 30 lebih harat. Di sini disebut berapa je kan. Ini kategori ini menurut Aristotle. Ini yang ni Aristotle. Maqulatul Ashar ni yang paling masyhur menurut Aristotle. Ini saja nak sebut falsafah punya lah. Yang kita punya dia tak sebut sini sebab panjang. Kalau mutakallimin punya Arab 30 lebih nak sebut. Kalau nak boleh saya baca kitab tapi kita Arab lah. Mutakallimin punya Arab 30 lebih. Dia bagi dua dulu, satu yang hidup, satu yang tak hidup, lepas tu kategori dia dekat 30 lebih. Di sini dia sebut 7 aja. Ini yang Aristotle punya. Nak buat perbandingan je lah. Ada lagi soalan? Nanti yang muka surat 35 tu kan, penjelasan Zaid, itu contoh kepada ke 10-10 tadi. Maknanya yang nombor 1 tu zat lah, nombor 1 Zaid tu zat. Okay, yang 2 sampai 10 tu, 9 tu, maknanya bilangan dia 9 lah, 2 sampai 10, itu yang nisbi dengan ghairun nisbi campur semua tu. Nanti kat situ dia bagi contoh lah, mana satu kaif, mana satu where, mana satu apa semua dia bagi tahu kat situ. Nanti yang tu panjang sikit masa ni yang kita sambung tahun depan tu. Ada lagi? Tak ada kot Ustaz. Cukup? Cukup. Nanti kita buat kesimpulan sampai habislah tajuk ni. Cukup Jadi setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik daripada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham amal sampaikan dan tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni tengoklah kalau saya sempat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tolak dalam buku 12 kot. Kalau tak jam ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.